Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembentang pertama Siti Aisyah binti Baharudin. Kumpulan kami akan menerangkan tentang histogram dan poligon kekerapan. Jadi ini adalah salah satu contoh histogram yang anda boleh lihat pada gambar yang saya dah tunjuk ni. Kita tengok pada gambar pertama. Pada gambar pertama tu dia punya histogram tu ada yang kekerapan yang sama. Nampak tak dia menaik dan menurun. Dan yang kat bawah tu kekerapan dia berbeza-beza. So, untuk histogram ni, dia berbentuk seperti carta palang. Tapi cuma dia punya susunan tu rapat-rapat. Dan untuk paksi X dan paksi Y, dia menggunakan, untuk bagi paksi X, dia menggunakan selang kelas ataupun sepadan atas, sepadan bawah ataupun titik tengah. Manakala untuk paksi Y, dia menggunakan kekerapan. Okey, kita akan berpindah kepada soalan. Okey, kita tengok pada soalan histogram ni. Ni contoh soalan yang saya jumpa. Raja menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian matematik. Okey, ni cuba korang tengok. Ini adalah data tidak terkumpul. Jadi bila soalan dia bagi data tidak terkumpul, kita kena cari yang pertama sekali N, iaitu nilai data. Nilai data. Yang kedua kita kena cari nilai maksimum, nilai minimum, selang kelas dan lebar kelas. Bila kita dah cari semua tu, baru kita boleh buat penjadualan data dan baru kita boleh lukis graf tu macam mana bentuk histogram. Macam mana bentuk histogram tu. Okey, so sekarang ni N dia, okey kita labelkan kat sini N ialah 30. Dia punya bilangan data tu sebab kat sini dia dah sebut 30 orang. So tulis je lah 30. Okey. Next, kita akan cari nilai maksimum. Okey, nilai maksimum korang tak payah susah. Korang tekan je sama dengan tulis maksimum. Lepas tu, besarkan kat dalam data ni. Lepas tu, enter. Okey, dapat 67. Okey, untuk minimum pula, sama je macam maksimum. Buat cara yang sama. Sama dengan minimum. Korang besarkan kat dalam ni. Enter. Okey, minimum dia 12. Okey, next kita akan cari selang kelas. Untuk selang kelas, kita akan labelkan sebagai K. Okey, untuk selang kelas, dia punya formula ialah K sama dengan punca kuasa 2N. Okey, kat sini saya tak jumpa dia punya macam mana nak cara kira. Tapi untuk simbol bolehlah saya jumpa punca dia. Okey. Okey, punca kuasa 2 K. Punca kuasa 2N. N tu ialah nilai data ya. Okey, so korang kira je lah guna kalkulator. So dapat jawapan berapa? Saya dah kira dapat jawapan 5.477.225. Okey. Okey, itu jawapan yang saya tekan dekat dalam kalkulator lah sebab dekat dalam Excel ni saya tak tahu macam mana nak cari tu. Tak jumpa dia punya formula tu. Okey. So, dah dapat yang ni kan? Dapat 5 point bla 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 ni. So, kita bundarkan kepada 6. Ya? Tapi, kadang-kadang untuk soalan graf ni, kita kena ikut juga kesesuaian dia. Kadang-kadang, kalau nak ambil perpuluhan pun boleh. Tapi, kita kena ikut kesesuaian. Kadang-kadang, kita boleh ambil yang lepas dibundarkan. Macam soalan saya ni. Yang lebih sesuai adalah ambil nilai selepas dibudarkan. Kita ambil 6. Okey. So, seterusnya kita akan cari lebar kelas. Okey, lebar kelas kita label kat sini L. Okey, L. Untuk lebar kelas, formula dia ialah maksimum tolak minimum bahagi dengan K. Iaitu nilai kelas. Nilai kelas, selang kelas tadi tu. Okey, so untuk maksimum dan minimum, okey, maksimum dia, kita tulis kat sini, sama dengan maksimum tolak minimum. Oh, sorry. Kita kena buat dalam kurungan ni. Kurungan maksimum tolak minimum, tutup kurungan, bahagi dengan nilai K tadi ialah 6 ya. 6. So, enter. Dapat 9.4.
bla 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 tu kan. Okey, yang ni pun kita bundahkan. So kita akan dapat 10. Yang ini pun ikut kesesuaian ya. Okey, so dah dapat 10 tu, barulah kita boleh buat penjadualan data. Jadi orang seterusnya akan membentangkan tentang penjadualan data tu. Macam mana kita nak buat silang kelas, macam mana kita nak gunakan lebar kelas, dan macam mana kita nak cari kekerapan. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Khairunisa binti Wan Aziz dan saya akan teruskan dengan cara membina jadual silang kelas dan kekerapan bagi histogram. Okey, soalan ni tentang markah yang diperoleh sekumpulan 30 orang murid dalam suatu ujian matematik. Jadi saya letakkan kat sini markah sebab soalan ni tentang markah. Lepas tu nombor pertama bagi silang kelas pertama ni kita letak 12 sebab dia kena sama dengan nilai minimum. Okey, kalau soalan ni 12 jadi kita kena letak 12. Lepas tu lebar kelas dia ialah 9.166667. Jadi bila kita bunda kita akan dapat 10. Jadi 12 lebar kelas 10 kita akan dapat 21 dan seterusnya lah. Lepas tu K ni mewakili bilangan silang kelas. Okey, bila kita bunda nombor ni kita akan dapat 6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi kita dapat 6. Lepas tu yang kita kira kat sini pun 6. Jadi terbuktilah sama. Lepas tu untuk kita kira kekerapan, kita boleh je kalau nak kira satu-satu. Tapi ambil masa lah, maknanya kalau kita nak kira yang silang kelas pertama dulu ke, kedua dulu ke, ketiga dulu ke. Tapi, kalau nak cepat dan mudah, kita kira semua terus. Kita kira semua terus sampailah ke, kita tarik ni sampai ke silang kelas terakhir. Lepas tu kita buat equal. Kekerapan ialah frekuensi lepas tu kita buka kurungan, lepas tu kita ambil semua data ni, lepas tu kita koma, lepas tu kita ambil data yang sebelah sini pula. Okey, lepas tu kita tutup kurungan, lepas tu kita tekan Ctrl Shift Enter. Jadi kita dapat kekerapan bagi setiap silang kelas tu. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat histogram. Okey, apa kita boleh tengok kat sini, ni dia punya silang kelas dan juga kekerapan dia. Okey, untuk kita buat histogram ni, kita mula-mula sekali kita bolehkan kita punya kekerapan dengan data ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat insert. Lepas tu kita pilih yang ni, insert column. Baca ni kita pilih. Lepas tu kita pilih 2D column yang mula-mula. Okay, macam ni. So kita boleh letak dia dulu. Okay, lepas tu kita boleh mulakan dengan namakan dia ni. Kita pun boleh tulis histogram. Okey, lepas tu kita nampak kat sini dia punya Pak CX ni kita histogram ni biasa Pak CX dia silang kelas Jadi macam ni kita nak tukarkan nilai ni kepada silang kelas kita. Okey, senang je, kita tekan kat sini, lepas tu kita klik pada butang kanan mouse atau tikus kita. Okey, lepas tu kita pilih select data. Okay. Kemudian kita tekan edit. Lepas tu kita pun pilih kita punya data ni, silang kelas ni. Okey, macam ni. Okey. Okey, lepas tu kita tekan OK. Lepas tu kita tekan OK dia sekali. Okey, kita dapat tengok kat sini kita punya Pak CX ni dah bertukar kepada kita punya silang kelas. Pak CY ni memang dah kekerapan lah.
sebab kita dah buang semula-mula tadi. Okey, lepas tu kita tengok kat sini dia punya bar ni jauh-jauh yang jarak-jarak. Jadi Instagram ni dia punya bar cantum. Jadi cara kita nak cantumkan bar ni, kita klik pada salah satu bar ni. Lepas tu kita lagi sekali tekan butang kanan mouse atau tikus kita. Okey, lepas tu kita pergi yang bawah sekali ni, format data series. Kita tekan. Okey, akan keluar kat sini. Lepas tu series option ni, kalau kita tekan dia ni, keluar macam ni. Lepas tu kita boleh tengok get width ni. Kita boleh tengok kat sini dia punya peratus 219. Jadi untuk rapat dia kita peratus ni kita jadikan dia kepada 0%. Okey, so kita boleh nampak di situ dia punya bar dah cantum. Okey, lepas tu nak bagi nampak jelas lagi kita punya bar tu, kita pergi dekat fill and line ni. Kita pilih border. Border sepadan ni, lepas tu kita boleh pilih ni solid line. Okey, lepas tu color ni pun nak bagi nampak jelas, kita pilih lah seperti color hitam. Okey, jadi kita boleh nampak di sini dia dah tukar color. Sepadan ni jadi color hitam, jadi mudah kita nak tengok Instagram kita. Okey. Dah selesai yang tu, kita nak macam mana nak namakan pula paksi Y dan paksi X kita ni. Okey, kita pergi dekat butang tambah tepi ni. Okey, lepas tu kita pilih axis titles. Okey, lepas dah pilih axis title, kita namakanlah. Ni kita punya paksi Y, iaitu kekerapan. Okey. Lepas tu kita punya paksi X pula, kita tuliskan nama dia markah. Okey, itu saja macam mana cara kita nak buat Instagram. Seterusnya macam mana kita nak buat polygon kekerapan pula lepas ni. Okay, terima kasih. Kita berpindah kepada soalan yang kedua, iaitu polygon kekerapan. Okey, boleh tengok dekat dalam gambar ni macam mana rupa dia. Kebiasaannya polygon kekerapan ni kita ambil daripada histogram. Dia punya ciri-ciri tu lebih kurang sama. Cuma untuk paksi X dia gunakan titik tengah. Dan untuk kekerapan, untuk paksi Y kita guna kekerapan. Jadi boleh tengok dalam gambar tu, contoh yang ada guna histogram tu. Dia sambungkan je daripada titik tengah tu. Macam tu. Okey, seterusnya kita akan berpindah kepada soalan yang kedua, iaitu soalan polygon kekerapan. Okey, saya akan bacakan soalan. Raja menunjukkan umur dalam tahun bagi 30 orang peserta dalam suatu pertandingan. Ni sama je macam tadi. Data tidak terkumpul. Sama je macam tadi. Kita akan cari nilai N, kita akan cari maksimum, minimum, selang kelas dan lebar kelas. Itulah saya cakap tadi. First tadi saya cakap. Dia punya cara nak buat histogram dengan polygon kekerapan ni lebih kurang sama je. Okay, so first kali N. Okay, N kat sini dia dah bagi tahu nilai dia ialah 30 orang. Okay, sama macam tadi ya. Maksimum sama dengan maksimum. Okay, buat sama macam tadi. Lepas tu enter. Okay, lepas tu minimum sama dengan minimum. Okay, besarkan. Enter. Okay, lebar selang kelas. So, okay, sama dengan. Ni korang tekan je kalkulator. Okay, tadi kita dah bincang untuk cari selang kelas. Punca kuasa 2N. Punca kuasa 2N kat sini ialah 30. So, korang tekan je kalkulator. So, kita akan dapat 5.477.225. Okay. So, dah dapat yang tu. Yang ni sama je lah. Kita bundakan kepada 6. Dan mengikut kesesuaian data tersebut. Okay, lepas tu seterusnya ialah lebar kelas. Labelkan L. Kira macam biasa. Sama dengan formula dia tadi. Maksimum tolak minimum. Itu kurungan. Bahagikan dengan dah bundakan tu 6. So, kita akan dapat 3.83 bla bla tu kan. Okay, so yang ni kita bundakan kepada 4. So, dia punya lebar kelas menjadi 4. Okay, sekian daripada saya. So, orang seterusnya boleh sambung untuk cari selang kelas
kekerapan dan titik tengah. Sebab apa kena cari titik tengah? Sebab ini soalan poligon kekerapan. Bila poligon kekerapan, kita kena gunakan titik tengah di paksi X. Manakala pada paksi Y kita gunakan kekerapan. Itulah sebabnya kita kena cari semua ni. Baru kita dapat cari kekerapan, titik tengah dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Khairunisa binti Wan Aziz dan saya akan tunjukkan cara untuk membina jadual selang kelas, titik tengah dan kekerapan bagi poligon kekerapan. Okey, mula-mula kita tengok dulu soalan dia. Soalan dia tentang umur bagi 30 orang peserta dalam suatu pertandingan. Okey, soalan dia tentang umur, jadi kita akan letak kat sini umur. Okey, nilai minimum dia ialah 17. Lepas tu, nilai minimum ni kita letak pada selang kelas yang kedua. Sebab untuk poligon kekerapan, kita perlu tambah sendiri selang kelas sebelum dia supaya kekerapan tu ialah kosong. Macam tu. Jadi, maklumat ni kita akan kita akan tengok untuk maklumat untuk selang kelas yang kedua hingga ke 7 je. Maknanya sebabnya yang awal dan yang akhir ni kita tambah sendiri. Okey, kita tengok lebar kelas dia. Lebar kelas dia ialah 3.833333. Jadi bila kita bundah kita akan dapat 4. Okey, 4 17 lebar kelas 4 kita akan dapat 20 dan seterusnya. Okey, K ialah bilangan selang kelas. Bilangan selang kelas ni nilai dia. Jadi bila kita bundah kita akan dapat 6. 6 ni dia kira selang kelas yang kedua hingga 7 je. Maknanya 1, sebab kalau kita tengok semua ni kita ada 8. Tapi bila kita tolak yang awal dan yang akhir, kita akan ada 6 selang kelas saja. Jadi samalah dengan ni jawapan kat sini. Okey, untuk kira titik tengah pula, saya dah bagi nilai dia kat sini. Tapi sebab saya takut ambil masa yang lama, jadi saya akan tunjukkan satu sahaja cara untuk kita kira titik tengah dalam Excel. Okey. Mula-mula kita letak equal. Lepas tu kita letak jumlah iaitu sum. Buka kurungan. Kita ambil nilai yang sebelah kiri ni. Lepas tu kita tambah nilai yang sebelah kanan. Lepas tu kita tutup kurungan. Lepas tu kita bagi dengan 2. Lepas tu kita tekan enter. Lepas tu kita dapat kat sini. Okey, samalah berulang dengan selang kelas yang kedua ni. Maknanya kalau yang ni kita buat equal sum 17 tambah 20 tutup kurungan bahagi 2. Okey. Lepas tu kalau yang kekerapan ni sama je macam histogram tadi. Kita boleh tarik je sampai bawah, tapi kita jangan tarik sekali yang ni, yang selang kelas yang pertama dengan yang kedua. Sebab ni dia memang confirm kekerapan dia ialah kosong. Okey. Kita tarik ni, lepas tu kita buat equal frekuensi. Lepas tu kita buka kurungan. Lepas tu kita ambil semua data ni. Lepas tu kita koma. Lepas tu kita ambil data yang sebelah kanan ni. Lepas tu kita sekejap silap. Kita tak boleh ambil yang selang kelas pertama dan yang terakhir ni. Kita ambil yang kedua hingga 7 je. Sebab macam saya kata tadi, yang awal dan akhir tu ialah sekadar tambahan sahaja. Okey, lepas tu kita tutup kurungan. Lepas tu kita tekan Ctrl Shift Enter. So kita dapat kat sini jawapan dia. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dengan macam mana kita nak lukis poligon kekerapan. Okey, sebelum kita mula, seperti mana yang kita tahu, poligon kekerapan ni ada dua paksi, iaitu paksi X dan juga paksi Y. Yang mana paksi X merupakan paksi yang mengufuk yang kita perlu letakkan titik tengah. Dan lagi satu, dan paksi Y pula merupakan paksi yang mencancang yang kita perlu letakkan kekerapan. Okey, kita akan teruskan kepada macam mana kita nak lakar poligon kekerapan.
Okey, mula-mula kita boldkan kekerapan kita ni dari atas ke bawah, pilih semua. Lepas tu kita pergi dekat insert. Lepas tu kita pilih yang nombor 2 ni, tekan. Okey, kita pilih 2D line ni yang mula-mula, yang first, yang pertama ni. Okey, kita pun tekan. Okey, lepas tu kita boleh letak dia elok. Lepas tu kita boleh mulakan dengan tulis dia punya tajuk ni lah, nama ni. Jadi kita tulislah polygon kekerapan. Okey, lepas tu kita boleh tengok kat sini kita punya paksi Y ni kekerapan dia. Sebab kita dah buat tadi. So paksi X ni. Paksi X ni kita perlu letakkan titik tengah. Okey, macam mana kita nak tukarkan nilai ni kepada titik tengah kita? So kita klik kat sini. Lepas tu kita tekan butang kanan mouse kita, tikus kita. Okey, lepas tu kita pilih select data. Okey, lepas pilih select data tu kita tekan edit. Okey, dah akan keluar macam ni. Lepas tu kita pilih je kita punya titik tengah. Kita tarik dari atas sampai bawah. Okey, lepas tu kita boleh tekan OK. Okey lagi sekali. Okey, kita boleh tengok kita punya paksi X ni dah bertukar kepada titik tengah kita. Okey, seterusnya kita nak letak nama paksi Y dan paksi X kita. So apa yang kita boleh buat, cara dia kita tekan tombol tambah ni, nama tambah ni. Lepas tu kita pilih axis titles. Okay, so kita pun boleh tukar, kita pun boleh letak nama dia kekerapan. Okay, ni pula letaklah titik tengah. Okay, macam tu lah. So kita pun nanti kita pun boleh pilih design dia macam ni ke. Okay, itu saja bagi poligon kekerapan. Sekian.